Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin, nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kitab Riyadhus Salihin dalam Babul Isra' bil Janazah. Babul Isra' bil Janazah. Kita ni muka surat 61. Hadis yang muka surat 61 ni. Bab perintah supaya bersegera mengkebumikan jenazah. Jadi hadis yang kita belajar pada kali ini iaitulah tentang kena cepat. Bila berlaku kematian, jangan duk taruh mayat, bawa kubur selalu. Ni kita tidak nak tunggu orang tu, tunggu orang ni lagi. Tunggu apa, mayat tu selesai dah masalah dia. Orang yang meninggal dunia mempunyai hak yang wajib dilaksanakan oleh orang yang masih hidup. Maknanya bagi dia, orang mati ni selesai dah dia. Saya nak buat apa dah? Kau dia boleh buat apa lagi? Tak nak apa, dia mati dah. Jadi menjadi tanggungjawab orang hidup kena selesaikan masalah orang mati ni. Orang hidup kena selesai. Dengan sebab yang demikian, syarak, maknanya agama kita ni memerintahkan agar bersegera mengkebumikan jenazah seorang tanpa melengah-lengahkannya. Maknanya kalau orang itu mati hari ni, masa dia cukup untuk kita kebumikan selalu hari itu. Kalau mati tengah malam dah, paksalah kena tunggu pagi esok. Ni mati tengah hari lagi, awal lagi, mana masih sempat lagi, maka kita kena segerakan jenazah, jangan taruh. Supaya jenazah tersebut tidak disakiti. Jadi tujuan cepat jenazah ni akan sebut dah ni. Kenapa nak cepat kebumi jenazah? Ada sebab-sebab dia. Di antaranya dia kata supaya jenazah tersebut tidak disakiti, seperti ratapan ahli keluarganya di atas kematian mereka dengan cara yang berlebih-lebihan. Maknanya keluarga dia duduk teriak, duduk menangis, duduk melau, itu tak boleh. Kalau meniti air mata tak apa, biasalah itu air mata sebagai sedih pada keluarga meninggal. Ia tak bolehnya meratap, melaung, itu tak boleh. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala asri'u bil janazah fa in taku salihatan fa khairun tuqaddimunaha ilaihi wa in taku siwa dhalik fa syarrun tad'unahu an riqabikum wa fi riwayatin li muslimin fa khairun tuqaddimunaha alaihi. Jadi hadis ini muttafaqun alaih. Maksud hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabdanya yang bermaksud, hendaklah kamu bersegera mengkebumikan jenazah seorang itu. Hadza amrun, perintah. Nabi kata bila mati segera tanah, jangan tahu. Jikalau ia orang yang baik, kalau mayatnya orang baik, maka inilah suatu kebaikan yang kamu semua telah berikan kepadanya. Dia orang baik, dia nak pergi cepat kepada tempat dia nak pergi, tempat dia tuju. Duk tunggu di sini buat apa? Sebaliknya jika jenazah itu buruk, nasallallahu alaihi minta selamat lagi kita, orang jahat atau orang fasik, jika kamu semua melambat-lambatkan untuk mengkebumikannya, maka kamu semua akan mendapat atau menanggung dosa. Dia terjemah macam tu. Dalam kitab kita ni terjemahan yang lainnya, wa in taku siwa zalik. Nabi kata kalaulah orang tu baik, maka kamu telah segera hantar dia kepada tempat dia nak pergi. Tak usah kata apa, kita ni bila kita nak pergi satu tempat yang baik, rasa lambat nak suruh Haisara nak pergi ni. Sama juga dengan orang mati. Orang yang mati, sebelum dia mati, kita dah belajar banyak dah hadis-hadis tentang ihtidar. Waktu orang nak mati, malaikat mari. Malaikat buat mari, dia kata apa?
Malaikat rahmat mari, dia kata absyiri bi rahmatin minallahi wa ridwan. Hei, kalau nama Muhammad, Muhammad lah. Nama Abdullah, Abdullah. Hei Muhammad, aku sampaikan kepada kamu khabar gembira. Kamu sekarang ni akan masuk di bawah rahmat Allah dan keredaan Allah Subhanahu wa taala. Ini mayat yang orang nak mati baik ihtidar. Malaikat mai royak demu ni akan pergi kepada rahmat Allah dan mendapat keampunan, keredaan Allah. Pasal itulah mayat tu senyum mati. Tapi di saat itu dia tak boleh royak dah orang. Mayat tak nak cerita dah. Nyawa sudah dipegang oleh malaikat maut. Manakala dia boleh royak lagi, dia boleh bisik dengan kawan dia. Boleh royak kawan isteri dia, anak dia, ayah ni ahli syurga dah ni. Tak boleh nak cerita dah. Yang penting dia tahu bahawasanya dia ni akan dibawa ke mana. Maka itulah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalaulah dia ni orang baik, maka kamu hantar dia ke tempat dia nak pergi segera. Kalau dia ni orang baik, dia tak sabar-sabar lagi. Lambatnya tanah aku, lambatnya mayat, lambatnya bawa aku ke kubur. Dia nak pergi cepat. Sebab dia tahu orang baik. Wa in taku siwa zalik, kalaulah sebaliknya, tengok Nabi sallallahu alaihi wasallam dia ajar kepada kita dari sudut bahasa. Nabi kata apa? Wa in taku siwa zalik, kalau sebaliknya, dia tak kata kalau jahat. Berat sangat bahasa kalau jahat. Berat kata berat. Kalau orang ni jahat, Allahu akbar, dahsyat sikitlah. Tapi Nabi guna bahasa lembut, wa in taku siwa zalik, kalaulah orang ni tak apa jauh, sebaliknya, mana tidaklah orang baik, maka kamu fasyarrun tad'unahu an riqabikum, kamu telah letak di bawah tanggungan kamu kejahatan, lepas gilah ke dia. Dah atas dunia dulu dia buat tak baik, macam mana? Kita lepaslah dia, berserahlah ke dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala, serahlah kepada Munkar dan Nakir. Itulah hak yang sepatutnya dia terima. Jadi di sini, kalau kita lihat dari sudut bahasa yang digunakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa in taku siwa zalik, bahasa ni kadang-kadang mempengaruhi orang. Contohnya kita duduk ramai-ramai. Kalau orang mai royak awak ni jahil ni, tak erti. Merah cepil lingkar dah. Merah ke tak merah? Ha, mari. Dia mualis sangat. Jawab lalu. Tapi kalau orang mai royak kita, awak ni tak faham rasanya. Tak belajar masalah ni. Betul tak belajar. Tu lah royak. Kalau kita kata jahil, merah cepil lingkar, celak mata lalu. Tapi kalau mai royak awak ni tak faham masalah ni kali. Tak faham dengan jahil tu apa ya? Engkau jahil tu kita tak faham lah jadi jahil tu. Jadi dari sudut bahasa apa kita kena berhalus. Wa in taku zalik wa in siwa zalik, Nabi kata kalaulah wa in taku siwa zalik, kalau sebaliknya, dia tak sebut kalau jahat. Jadi ada satu cerita, seorang raja dia mimpi gigi dia lurus semua sekali. Mimpi gigi dia cabut semua. Dia pun panggil tukar takbir mimpi, panggil ustaz orang pakar-pakar bagi takbir mari. Dia kata saya mimpi gigi lurus. Apa maksud dia ni? Apa takbir dia ni? Jadi tok lebah kita ni pun tak pandai guna bahasa. Dia kata pada perasak dia, pada pandangan saya, mengikut saya baca dalam mimpi ni, anak-anak pengikut-pengikut dan keluarga tuanku mati habisnya serai orang. Raja ramai merah cepih lingkar, panggil pengawal dia, rotai dia ni. Apa suruh mati habis anak beranak aku? Panggil orang lain pula, tak puas hati dia ni. Mari hak kedua ni, dia kata tuanku, pada firasat dia bahawasan tuanku ni orang panjang umur pada orang lain lagi. Tengok bahasa. Apa beza di antara tuanku panjang umur pada orang lain dengan keluarga tuanku mati habis sekali dengan pengikut-pengikut, dia bunuh orang. Supaya je dari segi natijahnya, mana orang lain mati dulu, dia hidup, dia lagi raja ni. Jadi tuanku ni panjang umur, orang lain panjang umur pada orang lain, dia tak kata orang lain tu mati dulu. Bila panjang umur, mana mati orang lain. Dari segi natijahnya sama, dari segi penggunaan bahasa tak sama. Sedap juga main bahasa tak. Jadi kita pun kalau tanya tengok orang-orang jenis masa gini, jangan duduk keras sangat dengan dia, guna bahasanya baik-baik. Wa in taku siwa zalik. Jadi Nabi kita tak kata kalau jahat mu lepaslah dia wei ke malakul maut, ianya sesah masalah lah. Wa in taku siwa zalik. Kalau sebaliknya,
Jadi tad'unahu syarrun tad'unahu an riqabikum, ke satu kejahatan kamu dah lepas daripada tanggungjawab kamu. Lepaslah kita. Hadis ni riwayat daripada Al-Bukhari dan Muslim, pengajaran hadis. Sunat bersegera mengkebumikan jenazah seorang dan dilarang melambatkannya. Jadi ada setengah kita ni tak tahulah macam mana, ada setengah orang ni dia suka tangguh-tangguh. Kalau mati tengah hari ni, pukul pagi esok nak tanam. Apa nak tunggu pagi esok? Orang ni boleh tanam dah malam ni, tak ada masalah. Gali kubur, siap kubur boleh tanam. Nak tunggu sampai besok baru nak tanam. Sebab nak tunggu anak kau, sebab tak, macam-macam cerita sebab. Alasan-alasan yang banyak. Yang kedua, sunat mengkebumikan jenazah di tempat ia meninggal dunia. Hak sunatnya, kalau orang itu mati sini, sinilah dia. Kalau mati di kampung dia, mati di kampung dia. Tak wajib pikul balik. Dan tidak diharuskan bersusah payah memindahkan jenazah dari satu tempat ke satu tempat yang lain, kerana perbuatan tersebut menyeksa jenazah. Kita pindah jenazah ni, apa faedah dia ni? Dia duduk dalam kubur, tanah mana-mana pun, kalau mayat orang biasa ni hancur gitu ya dia. Ia sampai boleh menyampaikan kita kepada jenazah, kepada ruh orang ni, iaitu doa kita. Apa yang kita doa duduk mana-mana pun siapa. Jadi tak payah pindah dia kata jenazah ni. Baiklah, hadis yang kedua. Wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu qala: Kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul idza wudi'atil janazah fahtamalaha ar-rijal ala a'naqihim fa in kanat salihatan qalat qaddimuni wa in kanat ghaira salihah qalat li ahliha ya wailaha aina tazhabuna biha yasma'u sautaha kullu syai'in illa al-insan walau sami'al insanu la sa'iqa. Rawahul Bukhari. Maksudnya, kata Abu Sa'id daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika jenazah diletakkan di dalam keranda, letak yang jenazah dalam keranda, kemudian diusung oleh orang-orang lelaki di atas tengkok mereka, naik dah keranda lagi untuk dikebumikan. Jika jenazah itu daripada seorang yang beramal baik, orang saleh, kalau jenazah ni orang saleh, dia kata apa? Ia berkata, segerakan mengkebumikan jenazahku ini. Qaddimuni, bawa cepat, kerana aku mahu merasai rahmat Allah di dalam kubur. Tadilah kita cerita tadi, bila orang itu nak mati, ihtidar, malaikat penuh dan malaikat mau mari. Pada waktu itu malaikat rahmat mari bisik dengan dia, tuan jangan bimbang, tuan ni akan mendapat rahmat Allah. Pada itulah kita kata orang mati ni telah kembali ke rahmat Allah. Kita kata semualah, tak tahu siapa dia, sebab harapnya dia ni dapat rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau orang ni baik, dia sendiri tu royak, qaddimuni, cepat bawa, cepat atas aku kubur, kerana aku nak merasai rahmat Allah di dalam kubur. Tetapi jika jenazah itu terdari dari orang jahat, dalam lafaz yang kedua Nabi kata wa in kanat ghaira salihah, manakala dia ni orang tidak baik. Hak tadi kalau sebaliknya, maknanya yang penting Nabi kita tak sebut orang jahat, dia sebut ghaira salihah, orang tak baik. Kalau orang ni tak baik, orang jahat, orang fasik, wal iyaz billah, ia akan berkata kepada ahli keluarganya, aduhai celaka diriku. Duk mengeluhlah dia, celaka dalam aku. Ya wailaha, celaka saya. Aina tazhabuna biha, ke mana pula kamu semua nak membawa jenazahku ini? Duk tepik atas keranda tu, mau nak pergi mana ni? Nak pergi mana aku ni? Suaranya itu akan didengar oleh semua makhluk Allah. Kayu dengar, batu dengar, hayawan dengar, melainkan manusia. Orang aja mikul tak dengar. Kalau orang aja mikul dengar juga, boleh bawa ke jenazah ni agak. Sekiranya mereka dapat mendengar, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, nascaya mereka takut dan gemetar yang tidak terhingga, la sa'iqa. Dalam hadis lain Nabi kita kata,
Kalau tidak aku takut orang ni tak boleh ke bumi jenazah, aku berdoa ya Allah Taala dengan azab kubur. Laula alla tadafanu. Aku takut tak boleh nak ke bumi orang. Pikir wajib. Hak ni pula akak mandi sunni tanah nak tanah dia ni pula bertepik pula. Akhirnya gelepang dengan mayat situ, tak nak tanah. Jadi Nabi kata khalas, kita serahlah benda ni kepada beriman dengan gaib. Benda ni berlaku. Mayat bertepik atas keranda ni berlaku. Cumanya kita tidak dengar. Ini rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau tidak, nak tanya mana macam mana orang. La sa'iqa, Nabi kata rebah pensel habis. Orang jom mikul rebah. Dengar kawan ni duduk tepik derah. Hadis ni hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari. Pengajaran hadis, setelah seorang itu meninggal dunia, jenazah mereka akan bercakap-cakap kepada orang yang datang menziarahinya mengikut amal kebajikan ataupun kejahatan yang mereka telah lakukan di dunia ini. Jenazah tu ayat, "Atalah aku lagi cepat kubur." Kalau orang baik, bapanya ni dia lambat lagi ni, aku mati hari ni nak tunggu esok lah. Jadi kita terbalik. Oh tak boleh lah dukung cerita lah anak dia duduk Kuala Lumpur lambat balik, tak tengok mayat ayah dia. Masa ayah dia sakit, balik ke tak dia? Tak gelik juga. Bila mati suruh tangguh lah, suruh tunggu lagi. Sedangkan ayah dia ni, kalau orang baik, ayah dia pula marah. Pasal apa tak hantar lagi aku kubur? Aku nak pergi pada tempat yang baik yang aku dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau orang tak baik pula, wal iyazubillah, duduk tepik tak segi kubur. Tak mau, kena akak gila dia. Tetapi percakapan mereka tidak dapat didengar oleh manusia semuanya. Semuanya itu di dalam ilmu Allah. Amanah rahmat Allah SWT, dia tak bagi kita dengar. Kalau bagi kita dengar, dua perkara jadi masalah. Masalah yang pertama, nak ke bumi mayat tak boleh. Masalah yang kedua, orang tahu lalu dia ni jahat ni, ahli neraka ni. Betul lagi boleh tahu. Bahaya belaka. Jadi Allah Ta'ala serah pada kita kepada beriman dengan gaib. Maknanya Nabi kita SAW bagi arahan di sini supaya segera ke bumi jenazah. Jadi tak salah kita duk tangguh-tangguh, duk lewat-lewatkan jenazah, jangan tangguh lagi. Yang kedua, bagi orang yang beramal saleh di dunia akan merasa gembira setelah dimatikan, di mana mereka mengharapkan rahmat dan nikmat Allah di alam kubur. Pasal itulah orang yang baik-baik, orang yang saleh, kadang-kadang kita tengok sial dia, tak mati-mati juga dia, sakit juga, Allahu Akbar, habis hospital pergi. Kita jangan kata Allah Ta'ala nak seksa orang ni, tidak. Ada hikmahnya. Dulu kita sudah belajar dalam kitab Iyadatul Marid, dalam kitab masalah orang sakit. Ada kalanya kata Nabi SAW, seorang ini Tuhan nak angkat darjat dia tinggi. Hak Tuhan nak bagi ni dalam syurga tinggi tingkat dia, tapi dia beramal tak banyak, beramalnya kurang, tak naik taraf. Jadi macam mana Tuhan nak naik taraf dia? Allah Ta'ala bagi percubaan bala, sakit, tapi orang ni sabar, tidak mengeluh, tidak marah kepada qadar, tidak bertempik dan sebagainya, sabar. Maka dengan kesabaran ini naik darjat dia sehingga sampai kepada tangga yang Allah Ta'ala sediakan untuk dia. Maknanya itulah orang kadang-kadang sakit lama, semuanya itu Allah Ta'ala nak naik darjat dia. Bagi orang yang saleh, dia telah mendapat wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adu. Malaikat malaikat bagi tahu ni akan pergi. Tetapi bagi mereka yang fasik, ya Allah, minta selamat dengan Tuhan kita, akan merasa menyesal dan marah kepada ahli keluarganya kerana menghantar mereka ke tanah perkuburan. Marah dia, bapa awak gini, kenapa bawa aku nak pergi sini? Tapi takkan kita nak biar duduk atas rumah kita? Sudah tidak ada hak lagi di situ. Rumah pun jadi hak orang lain dah, harta jadi hak orang lain dah, isteri dia pun boleh ambil orang lain. Habis dah. Bila mati selesai masalah. Jadi dia marah kepada keluarganya kerana menghantar mereka ke tanah perkuburan dengan cepat disebabkan mereka takut untuk menghadapi Allah dan menerima siksaan kubur. Jadi kita cepatlah apabila berlaku macam ni, segerakan ke bumi jenazah. Babu ta'jili qada'id dain 'anil mayyit. Babu ta'jil qada'id dain 'anil mayyit wal mubadarati ila tajhizihi illa an yamuta faj'ah fayatruk hatta yatayaqqana mayitu.
Bab dituntut menyegerakan membayar hutang oleh seorang yang meninggal dunia. Jadi bab ni habislah kita bab segera ke tanah mayat. Lepas tanah mayat, apa dia yang kita kena segerakan ni? Kalaulah jenazah mayat ini ada hutang, bayarlah kau hutang dia. Jangan duk sibuk dengan benda lain. Duit ada ni, nak buat tu, nak buat kenduri arwah lah, nak buat apa, tutup pintu orang lain, bayar hutang mayat. Kerana hak dia. Tengok dalam hadis nanti, mayat tergantung dengan hutang dia. Wal'iyad. Susah gitu. Dituntut menyegerakan bayar hutang oleh seorang yang meninggal dunia, bayar hutang, dan menyegerakan untuk menyelenggarakan jenazahnya cepat, segera jenazah mati ya, confirm mati, panggil selalu tukang mandi, mari mandi lalu, panggil lalu orang-orang penggali kubur, gali kubur segera, atau orang pergi beli kain kapan, dan mana segera secepat mungkin kita nak secepat mungkin. Mana kalau orang mati tengah hari ni, biar petang tu boleh masuk kubur dah, tak usah ada tangguh. Melainkan jika seorang itu mati secara mengejut. Ada kecuali sikit. Kalau orang itu mati secara mengejut, maka bolehlah ditangguhkan sementara waktu sehingga diyakinkan tentang kematiannya. Mana zaman dulu tak ada alat test. Zaman moden ni pun jangan main. Alat test pun, hebat-hebat alat test, kadang-kadang berlaku juga kes. Cerita ni berlaku. Kalau kita ceritanya, ada seorang sahabat kita di Mekah. Polis ni orang panggil talajah. Bahasa Arab kata talajah ni peti. Peti sejuk. Dia kata talajah mari dah. Gapo dia kata? Apa dia cerita talajah ni? Cerita peti sejuk ni gapo? Polis trafik. Mati dah dia, confirm dah mati. Doktor sah dah dia mati. Masuk dalam peti mayat. Lama tiba-tiba orang pergi nak buka pula peti, nak bubuh orang lain, cokoh dia duduk bangun balik dalam. Hidup balik. Keluar dia bang, tepi habis orang tengok mana mayat tobik. Jadi orang panggil, dia kata, sahabat kita bagi tahu, saya kata hidup lagi orang. Dia kata hidup. Mungkin Mekah tu tanya mana talajah. Talajah tu mana peti? Mana peti? Orang tahu lah. Polis dia kalau sebut talajah, polis tu lah. Polis trafik hok peti masuk dalam peti mayat tu. Jadi kadang-kadang mayat ni pun kalau mati mengejut, jadi kita kena betul-betul pasti dengan dia dulu biar mati semati. Kalau tidaknya hidup balik. Dulu dia mau kata ada dah. Tengah ada usul mayat. Gerak keranda. Kelih-kelih orang ni hidup balik. Tak tahulah kalau ada cerita-cerita orang lain, cerita-cerita benar yang ada. Adakah dengar cerita-cerita macam ni? Jangan ambil dalam majalah misteri tu. Tu cerita tak tahulah mari mananya. Majalah misteri, majalah karut-karut tu. Orang pun suka baca benda karut ni. Pasal tu lah orang buat ngarut. Baik, maknanya Imam An-Nawawi rahimahullah dalam kitab dia ni, dia suruh kita berhati-hati, jangan cepat. Kalau mati mengejut macam ni, pastikan biar orang ni mati sungguh tu, jangan tandas lalu. Jadi talajah gini kan. Baik. Hutang piutang yang ditanggung oleh seorang wajib dibayar olehnya. Hutang yang kita berhutang ni wajib kita kena bayar. Bahkan kalau orang ni ada duit pula, tangguh nak bayar hutang, orang ni dianggap matlul ghaniyyi zulmun. Nabi kata lewat bayar hutang, sedangkan dia sudah ada duit, dianggap sebagai seorang yang zalim, halal kita bercakap tentang dia. Yahillu irdu. Maknanya boleh kita kata dia tu apa tak bayar hutang, tapi tiada. Jadi boleh cakap. Termasuk dalam zalim, orang ada duit tangguh bayar hutang. Ada setengah orang macam tu kan. Duit ada dah, nak taruh lagi, nak simpan lagi, tak saya bayar hutang orang. Jadi bayar dulu, butuh balik pula cari orang lain pula nak hutang apa salah, sesat masalah orang lain. Ini orang cerita orang mati, sama ada semasa hidup ataupun oleh ahli warisnya setelah ia meninggal dunia. Ruh orang yang mati, ni bem-bem ni. Sekarang ni orang kita ni boleh katakan banyak ramai duduk laut hutang tak? Ruh orang yang mati dengan tidak membayar hutang akan terawang-awang, iaitu tidak dapat ditentukan sama ada dapat diberi rahmat atau diseksa dalam kuburnya, melainkan setelah dibayar oleh warisnya yang masih hidup. Berat ke tak berat yakin? Berat. Ruh dia ni tergantung. Lagu mana hutang tak bayar lagi ni, sedangkan dia ada. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala nafsul mu'min mu'allaqatun bidainihi hatta yuqda anhu. Rawahu Tirmizi
wa qala hadisun hasan. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maksudnya seorang mukmin yang meninggal dunia itu akan tergantung rohnya kerana hutang, sehinggalah hutang tersebut dibayar. Selagi hutang tak lunas, nyanyo ke dia. Urusan si mati tidak dapat ditentukan sama ada diseksa atau mendapat rahmat, sehinggalah hutang piutang semasa di dunia dibayar oleh keluarganya. Jadi kalau keluarga kita mati, dia ada hutang, panggil selalu orang, tua-tua hutang, mari sini, mari sini. Setengah orang kita ni nak bayar dengan apa, dia kata nak bayar dengan gaponya. Si mati ni tinggal tanah banyak. Allah, tanah ni murah, dia tunggu boleh 10 tahun lagi mahal, kita bayar hutang orang. Tak. Ambil gerai tanah tu segera, bawa pejabat tanah, bayar tanah orang ni, bayar jual tak, bayar hutang kawan. Roh dia tergantung, mu'allaqatun bidaini. Roh orang mati tergantung dengan hutang dia. Ini berat. Pengajaran hadis. Roh seorang mukmin yang telah meninggal dunia akan tergantung, iaitu tidak dapat ditentukan sama ada mendapat rahmat atau seksa, melainkan hutang piutang dibayar oleh ahli keluarganya yang masih hidup. Jadi ada tafsir ulama mengatakan roh dia tergantung di sini, mayat tu sendiri duduk dalam kubur tata'allam min ta'khirid dain. Dia sendiri kalau lah Allah SWT dia ni orang baik, duduk dalam nikmat dalam kubur, tetapi roh dia, jiwa dia tidak tentram, tidak tenang. Duk mikir bilalah anak aku nak selesai hutang orang. Pasal hutang orang ni hak orang. Jadi mayat tu tidak bergembira dalam kubur. Maka menjadi tanggungjawab kita segera bayar. Jadi melainkan hutang piutang dibayar oleh ahli keluarganya yang masih hidup. Jadi orang yang masih hidup kena segera bayar hutang orang yang mati. Yang kedua, Islam sangat menggalakkan agar umatnya menjauhkan diri daripada berhutang dan sentiasa berdoa agar tidak diberati dengan hutang piutang, supaya mereka dapat hidup di dalam keadaan tenteram. Memanglah orang berhutang ni memang tak tenang, tak tenang. Peringkat awalnya, kata dalam riwayat yang lain ada disebut, peringkat awal orang berhutang ni dia lari dia. Bila jumpa dengan tua kita, dia akan cakap dusta. Itu mula dulu. Mana mula-mula start, kawan baik. Bila berhutang, jauh sikit. Dia tu mari. Aku ada hutang dia, kau nak aku lain. Kalau salah jumpa oleh Allah, aku cari lama dah. Padahal dia lari semua cari lama dah. Tidak kecep laut dah kata. Kecep laut dah tu. Kalau salah jumpa oleh kahwin ni mari rumah Allah, nak hutang demo tu, ingat semua lah tu. Tapi kau sepik lah ni getah tu pula dah agak. Baru ni segala sikit nak bayar, cari alasan sejuta alasan awak mari. Dia nak kecep lauk nak tipu kawan ni. Duit ada sangat tak saya bayar. Jadi humum duka cita waktu malam, berlawak di siang hari. Jadi banyaklah nyakit-nyakit hutang ni, seboleh mungkin kita elaklah kalau kita dapat. Jangan duk cari pasal lah. Wa an Husain ibnu Wahwah. Wa an Husain ibnu Wahwah radhiyallahu taala anhu anna Talhah bin al-Bara radhiyallahu ta'ala anhu marid fa'atahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ya'uduhu faqala inni la ura Talhata illa qad hadatha fihi al-maut fa'adhinuni bihi wa'ajjilu bihi fa innahu la yanbaghi li jifati muslim an tuhbasa baina zahranai ahlihi. Tengok tu dalam kitab kita ni tulis baina zahrai ahlihi. Dalam riwayat yang lain, nuskhah lain, tambah alif, tambah nun. Zahra, za, ha, ra, alif, nun ya. Zahranai ahlihi. Itu bagi orang pelajar, tambah riwayat tu. Rawahu Abu Daud. Daripada Husain bin Wahwah bahawa Talhah bin Al-Bara radhiyallahu ta'ala anhu, sahabat Talhah ni sahabat ni telah sakit, lalu diziarahi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam.
untuk melihat keadaan sebenarnya. Jadi Nabi kita ni sallallahu alaihi wasallam pemimpin yang besar tapi sangat rapat dengan rakyat dia. Dia dengar orang sakit dia pergi. Lalu beliau diziarahi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk melihat keadaan sebenarnya. Kemudian baginda bersabda, sesungguhnya aku lihat Talha ini telah pun meninggal dunia. Nabi kita tengok, inni la ura Talha illa qad hadasa fil maut. Mana Nabi kita pandai tengok. Dia tengok, mati dah ni Talha. Mati dah kan. Sepatutnya kamu semua memberi tahu aku lebih cepat lagi, katanya. Fa'adhinuni bihi wa ajjilu bihi. Sepatutnya bagi tahu awal lah, biar Nabi mari tengok sebelum dia wafat, sebelum dia mati. Sempatlah Nabi kita acak mengucap kau bagi apa-apa peringatan. Ni mari mati dah, tak nak apa. Dari itu segerakanlah urusan untuk mengkebomikannya. Ini arahan Nabi, segerakan urusan dia. Kerana tidak elok jika jenazah seorang Islam dilambat-lambatkan begini, disebabkan oleh urusan keluarga. Sehingga ia telah meninggal dunia siang, maka hendaklah dikebomikan terus, dan begitulah sebaliknya. Mana mati tengah hari ni tanya betul. Hadis ni riwayat Abu Daud. Pengajaran hadis, wajib menyegerakan urusan menyelenggarakan jenazah setelah dipastikan ia betul telah meninggal dunia, dan haram melengahkan perkara tersebut tanpa sebab yang diharuskan oleh syarak. Apa sebab kita nak tangguh sampai 2 hari? Yang kedua, setelah diketahui dengan pasti tentang kematian seorang, maka dituntut supaya memberitahu kepada umum, supaya urusan menyelenggarakan dapat berjalan dengan lancar dan cepat. Nabi kata tidak patut duduk simpan lagi jenazah orang yang mati ni, orang Muslim, duduk simpan di kalangan ahli dia. Yang kita jangan jadi macam orang lain. Orang lain sampai 3 hari dah. 3 hari dia cocok ubat lagi. Pasal nak gendai ni, nak belagak gi tanah ni dengan gendanya, dengan kereta hitamnya, cukup. Jadi jangan ikut orang lain. Kita segerakan kebomikan jenazah. Jadi kalau orang ni mari tak ada tengok jenazah, tak tengok betapa lagi kubur dia boleh semaya atas kubur. Dibenarkan. Lainlah kalau tak boleh semaya dah. Lepas semaya di rumah orang ni, bagi ke kubur tak boleh semaya lagi lah. Boleh lagi kita semaya di kubur, boleh lagi kita berdoa, boleh lagi kita apa saja buat benda-benda kebajikan kepada si mati. Yang penting bagi kita di sini dalam bab kita ni dituntut menyegerakan bayar hutang si mati. Jadi bayarlah, kita cepatlah bayar hutang. Nasihat baik-baik. Kalau kita ada hutang dengan orang, tulis wasiat selalu. Sakit sikit je panggil anak-anak ni, mak, ayah ada hutang dengan orang ni. Bila aku mati sesat segera. Jangan duduk tangguh. Atau belum mati lagi. Kalau ada kita ada tanah, jual tanah. Ni tanah ni nak sipai ke anak ni, tanah ni nak alik ulu nak sipai ke anak ni. Kalau ni sipai ni patut hutang orang tu jangan jadi. Hutang lama-lama dah tu, lama-lama kau baru kau selesai segera sebelum mati. Itu sebaik mungkin. Ni tidak nak bermewah-mewah dengan benda lain, sedangkan hutang orang ni masih bertangguh-tangguh. Jadi itulah tentang dalam bab kita ni, masalah hutang diminta supaya bayar cepat. Babul mau'izati indal qabri. Ini bab memberi nasihat semasa berada di tanah perkuburan. Jadi waktu kita duduk kubur, jangan duduk buat tak tu kalau. Ni orang kita ni kadang-kadang duduk kubur pun cakap benda-benda yang tidak sepatutnya, macam tak ada keinsafan. Tengok orang mati duduk golek depan kita ni. Tengok kubur duduk tengah-tengah. Tengok batu nisan penuh di kubur. Tidak memberi keinsafan, tidak memberi kesedaran kepada kita. Yang kita pun nak pergi situ juga. Tak. Duduk buat, duduk cerita benda-benda hak. Allahu Akbar. Kadang-kadang malu nak dengar. Malu nak dengar cerita bab apa-apa yang tidak sepatutnya. Jadi boleh ke tidak, kita sepatutnya kita buat apa di kat kubur? Kita bagi nasihat kepada orang. Memberi nasihat kepada orang lain untuk berbuat kebaikan dan kebajikan sangat digalakkan oleh Islam. Jadi Islam suruh kita ni beri nasihat kepada orang. Lebih-lebih lagi ketika mereka berhadapan dengan suatu peristiwa sedih dan sebagainya. Orang ni tengah sedih, kalau kita masuk sikit, cuik hati dia sikit, dia akan mudah terasa, keinsafan termudah masuk dalam hati dia. Kerana dengan berbuat demikian dapat memberi kesedaran dan keinsafan kepada mereka untuk beramal baik dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. An Ali radhiyallahu ta'ala anhu qala kunna fi janazatin fi baqi'il gharqad
Fa'atana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqa'ada wa qa'adna haulahu wa ma'ahu mikhsaratun fanakasa wa ja'ala yankutu bi mikhsaratihi thumma qala ma minkum min ahadin illa wa qad kutiba maq'aduhu minan nar wa maq'aduhu minal jannah. Qalu ya Rasulullah afala nattakilu ala kitabina faqal i'malu fakullun muyassarun lima khuliqalah wa dzakara tamamal hadis muttafaqun alaih. Maksud hadis ni daripada Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu taala anhu, katanya, kami semua sedang menghantar jenazah. Sedang kami hantar jenazah ke perkuburan Baqi al-Gharqad. Kubur di Madinah tu nama dia kubur Baqi. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang menemui kami. Jadi lepas mayat ni kita pergi hantar mayat kubur, tak lama Nabi kita sampai pula. Itu sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia akan ikut jenazah sampai ke kubur. Jadi kalau boleh kita ni ikut jenazah pergi ke kubur. Kemudian baginda duduk. Sampai di kubur Nabi kita duduk. Dan kami mengelilinginya. Jadi sahabat-sahabat bila tengok Rasulullah duduk sini, habis pakat mari duduk cokoh dekat Rasulullah belakang. Sebab nak belajar, nak dengar apa yang Nabi nak bagi nasihat. Baginda membawa tongkat. Jadi ada tangan dia tu tongkat. Dan menundukkan kepalanya. Nabi kita duduk di kubur, tunduk kepala. Kerana Nabi kita ni, tempat ni tempat mau'izah. Tempat kita boleh ambil pengajaran, tengok orang mati. Tapi kalau kita duduk cakap yang tak ada kena-mengena dengan kematian, kita akan insaf atau tidak? Tak ada keinsafan. Cuba kita bercakap, ya Allah, tinggal orang ni pergi dah seorang dia dalam kubur. Seluas ni lah kubur. Dialah kita sayang. Dialah kita tak dalam tanah. Pas ni pakat tijak pula tanah. Tinggal seorang. Bukankah akan mari keinsafan kepada kita? Aku pas ni orang mari tak sini seorang-seorang. Siapa nak jaga aku? Siapa nak tolong aku? Siapa nak bagi pertolongan kepada aku? Akan mari rasa dalam hati kita, akan mari rasa keinsafan, rasa sedih, rasa sayu dan sebagainya. Tapi kalau hidup yoyam, tak ada apa. Tengok Nabi duduk di kubur, menunduk kepalanya. Nabi duduk tunduk kepala. Kemudian Nabi kita duduk koreh, buat garisan atas kubur, garis halus di atas tanah, duduk koreh dengan apa ni, dengan tongkat dia. Lalu Nabi bersabda, tidak ada seorang pun daripada kamu semua melainkan telah ditentukan di tempat duduknya. Allah Ta'ala tentu dah tempat duduknya, sama ada dalam neraka ataupun di syurga. Ini kita takut. Nabi kata setiap orang mu ni, Allah Ta'ala tentu dah mu ni dalam neraka atau dalam syurga. Masuk dalam kubur ni tahu lalu. Para sahabat pun bertanya, ya Rasulullah, apakah tidak boleh kita menyerahkan diri saja kepada apa yang telah ditentukan oleh Allah? Kalau lagi ni tak payah beramal Rasulullah, kita serah diri lah. Kalau kita semaya, budak Tuhan tulis dah dalam neraka. Bagaimana kita telah jelas dalam khutbah tadi tentang setiap orang ni telah ada keputusan, tapi mesti kita berusaha bagaimana nak sabat, nak teguh di atas iman yang kita ada hari ni. Itulah cara-cara dia, insya-Allah taala kita akan sambut seterusnya. Jadi sahabat tanya, ya Rasulullah, afala nattaqin? Kalau lagu tu kita tak payah beramal, serah ya. Boleh jadi Allah Ta'ala nak tak dalam syurga, nak tak neraka, ini hak dia belakang. Apa Nabi kita jawab? Baginda pun menjawab, hendaklah kamu semua beramal. Nabi kata, la, tak boleh berserah sendiri, kamu semua mesti beramal. Fakullun muyassarun lima khuliqalah, kerana setiap orang akan dipermudahkan bagi apa yang diusahakan untuknya. Nabi kata setiap orang ni Tuhan mudah. Kalau Tuhan tulis dah atas dai dia nak pergi ke syurga, dia akan mudah lorong nak pergi ke syurga. Jika Tuhan takdirkan mereka baik, maka baiklah orang itu, dan begitulah sebaliknya. Tapi kita tahu ke tak tahu kita ni baik ke tak baik? Tak tahu, maka kena wajib kita berusaha menjadi orang yang baik. Mesti berusaha. Lagu mana nak terus jadi orang baik? Dengan kita berdoa, dengan kita istiqamah, dengan kita beriman, dengan kita baca Quran, dan berbagai-bagai cara lagi, muqawimat, istabat. Alat-alat nak teguhkan pendirian itu mesti kita kena belajari dan mesti kita kena ikut. Barulah kita insya-Allah taala berterusan berada dalam keadaan baik. Seterusnya Sayyidina Ali
radhiyallahu taala menyebut hadis ini sampai habis. Hadis ini muttafaqun alaih. Hadis dalam Bukhari dan Muslim. Pengajaran hadis, orang yang menghantar jenazah ke tanah perkuburan hendaklah mengambil pengajaran bahawa dirinya akan mati. Kerana dengan berbuat demikian akan mendatangkan keinsafan pada dirinya. Kalau kita pergi tidak insaf, tak ada apa. Jadi dalam masalah ni, dalam masalah beri peringatan waktu kita duduk kubur ni, kita kena faham masalah. Ada setengah sahabat kita, bila dia baca hadis ni, memberi peringatan, memberi nasihat di perkuburan, nyogi khutbah situ pula. Tengah orang duduk ramai-ramai, mari sini belakang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ceramah situ. Lah, kata ulama bukan lagi tu. Bukan kata kita pergi kubur buat ceramah situ, kuliah terbuka situ, pidato merah cupi telinga. Lah, naknya beri peringatan, mauizah secara halus. Kita duduk sini cokoh ramai-ramai, mayat duduk sini tak siap lagi kubur ataupun sudah masuk dalam kubur, sebagaimana Nabi kita buat, dalam keadaan khusyuk, tunduk, jangan angkat suara, cakap slow-slow ya. Sahabat-sahabat semua, tuan-tuan, kita hari ni menghantar sahabat kita ke dalam tanah. Kubur yang sempit, luah kuburnya boleh masuk tubuh dia sahaja. Sekarang ni kita telah timbus dia. Siapa yang duduk bersama dengan sahabat kita dalam kubur? Jadi kita bagi nasihat. Yang duduk sekali dengan dia itulah iman dan amal dia sahaja. Kalau dia beramal baik, jangan takut, kubur dia seluas mata memandang, maddal basar. Tapi kalau dia ni beramal tidak baik, wal-iyazubillah, sekarang ni kubur sedang menghimpit sahabat kita. Maka buatlah persiapan, buatlah persediaan untuk kita masuk dalam kubur dengan amalan-amalan yang baik. Bukankah kalau kita bercakap slow-slow pada waktu itu akan memberi kesan yang dalam kepada diri orang yang dengar mauizah kita di kubur. Jadi kata ulama, jangan sekali-kali pergi bawa speaker, sudah orang tak ada kubur, mari sini ceramah macam apa ni, macam ceramah lah, tak kena. Waktu itu waktu nasihat, waktu tazkirah secara halus. Jadi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan tunduk, duk koreh atas tanah. Ada riwayat lain Nabi kita koreh atas tanah ni, dia buat jalur gitu. Buat jalur panjang gini, kemudian dia koreh tepi ni, garis tepi, garis kanan, garis kiri. Nabi kita bersabda, Nabi kita baca ayat Quran, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uh wa la tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabilih. Nabi buat garis panjang gini, tepinya ada garis tepi. Nabi kata, dia baca ayat Quran, wa anna hadza sirati mustaqiman. Baca ayat Quran tu, dia kata jalan aku ni jalannya lurus. Hok gilah kanan, gilah kiri semua sekali ni subun, jalan-jalan syaitan mu jangan ikut. Jadi Nabi kita kadang-kadang dia buat juga rajah. Pasal itulah kita sekarang ni kalau mengajar ceramah, dia panggil PowerPoint ke apa. PowerPoint itu mana nak tunjuk. Nabi kita guna PowerPoint dah. Masa dia mengajar dulu tu dia garis atas kubur, dia tunjuk jalan hak betulnya ya. Hak kiri kanan ni semua ni jalan-jalan syaitan belakang mu jangan ikut. Jadi di antaranya hadis yang Nabi kita nasihat di sini, setiap orang telah ditentukan baik buruk dia, tetapi ingat, fakullun muyassarun lima khuliqalah, setiap orang itu Allah Ta'ala bagi mudah jalan dia. Kalau dia tulis dia orang ni baik, insya-Allah Ta'ala. Oh royak dia pak cik haram ni, oh pak cik tak tahu lagi haram, berhenti lalu. Hak ni hak sunnah Nabi ni pak cik, iya kawan, sunnah Nabi tak tinggal lalu buat. Itu dia panggil Allah Ta'ala permudahkan jalan. Tapi kalau dia orang ni Tuhan tulis asal lagi tak jadi orang baik, tak suara nasihat, beratus orang ustaz mari rumah dia apa, aku tahu belakang dah tu je dia jawab. Sudah tu lama dah aku ngaji hak ni, buat dak. Ni naudzubillah ni. Mana nampak Allah Taala bila nak beri kebajikan kepada orang, ketuk sikit hati dia, royak hak ni hak Quran, royak hak ni hadis, tunduk selalu. Kalau tidak dia main celak mata kita dah. Aku lama dah mengaji, baru jumpa kitab itu. Nyebut hak tu kita tu orang panggil tu tak tangga dak. Jadi naudzubillah lah daripada perangai sedemikian. Yang kedua, untung baik dan jahat bagi seorang hamba telah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Walau bagaimanapun wajib bagi seorang hamba itu berusaha dan berikhtiar, wajib. Bagi seorang hamba itu wajib berusaha, berikhtiar, beramal dengan kebaikan dan kebajikan, kerana Allah Subhanahu Wa Taala itu bersifat pengasih lagi pengampun. Jadi insya-Allah kalau kita beramal betul-betul istiqamah dengan doa kita, minta Allah Ta'ala tegakkan hati kita, insya-Allah Ta'ala tidak berlaku apa yang kita takuti, berlaku su'ul khatimah sebagaimana orang-orang yang
yang kita dengar banyak cerita-cerita yang terjadi sedemikian. Babud du'a indal mayyit, babud du'a lil mayyiti ba'da dafnihi wal qu'udi inda qabrihi sa'atan lid du'a wal istighfar wal qira'ah. Bab berdoa untuk jenazah setelah dikebumikan. Jadi bila kita kebumi jenazah, kita diminta supaya berdoa dan duduk sebentar di sisi kuburnya untuk berdoa serta memohon keampunan baginya dan membaca ayat Quran untuk dihadiahkan kepadanya. Jadi dalam kitab kita ni, Imam Nawawi rahimahullah ta'ala tambah satu lagi, lain daripada berdoa, baca Quran. Jadi orang yang masih hidup tetap mempunyai hubungan dan tanggungjawab ke atas orang yang telah meninggal dunia. Jangan kata orang itu mati dah, tak ada hubungnya kita dengan dia lah. Kita masih lagi berpeluang berkomunikasi, berhubung dengan keluarga kita yang mati. Masih ada peluang lagi. Duduk jauh ke duduk dekat tidak menjadi halangan. Oleh itu orang yang telah meninggal dunia akan dapat menerima ganjaran pahala daripada Allah Subhanahu wa taala disebabkan amalan baik yang dilakukan oleh saudara-saudaranya yang masih hidup. Orang yang mati dah, dia masih lagi boleh menerima saham daripada keluarga dia yang masih hidup. Jadi kalau kita kena ingat, kita lah ni hidup. Siapa dia mati dah? Ayah mati, keluarga mati, orang-orang yang kita sayangi mati. Jangan terlupa dia. Peluang untuk kita berhubung dengan dia berterusan masih ada. Cuma kita hubung tak hubungi, itu cerita lain. Setengah orang ni bukan tak sibuk pun, tak pandai nak berhubung. Supaya zaman moden ke, ada internet lagi, ada apa lagi, telefon lagi, ada alat-alat canggih berlaku ada. Tapi kadang kita darat tak reti, nak pecek telefon pun tak reti, tak berhubung dengan orang, pakai duk siap cokok kapur. Sama yang kita, mak ayah kita mati, alat perhubungan banyak. Doa ada, sedekah ada, istighfar ada, apa saja yang sedekah, apa ni benda-benda kita boleh buat ada. Tapi kita kadang-kadang tak macam orang ibarat sana lah, tak reti nak guna. Tidak ramai, tidak banyak lagi orang kita ni tak reti nak guna alat moden. Bui telefon canggih sikit, kada main klik saja, nak pecek pun ni awal. Nak pecek pun tak reti dah. Itu alat dia. Baiklah. Jadi peluang untuk kita berhubung dengan orang mati masih ada, seperti bersedekah, melalui harta benda, membaca ayat-ayat Quran dan sebagainya. Banyak lagi cara. An Abi Amrin waqila Abu Abdullah waqila Abu Laila Uthman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza furigha min dafnil mayyit, idza faragha, betul bagi itu dia kata idza furigha, sini idza faragha. Waqafa alaihi, idza faragha min dafnil mayyit waqafa alaihi faqala istaghfiru li akhikum wasalu lahu at-tathbit fa innahu al-ana yus'al. Rawahu Abu Daud. Maksud hadis ini daripada Abu Amrin, ada yang mengatakan Abu Abdullah, ada yang manggil Abu Laila. Gelar kepada siapa tu? Kepada Sayyidina Uthman bin Affan. Jadi Sayyidina Uthman ni orang panggil Abu Amrin, Abu Laila, Abu Abdullah, boleh panggil belakang. Gelarnya dia banyak, untuk isteri dia pun sama juga. Katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila telah selesai daripada mengkebumikan jenazah. Dengar tengok cara ni. Cara hak Nabi kita ajar. Apabila selesai kebumi jenazah, apa Nabi kita buat? Lalu baginda berdiri di atas kubur. Bukan cokah atas kubur, pada berdiri di atas tanah perkuburan itu. Jangan salah payah pula. Lama kan? Sudah tanah-tanah naik cokah atas kubur ni. Pasal berdiri atas kubur ni, maksudnya berdiri di atas perkuburan itulah. Di atas kubur orang yang meninggal dunia dan bersabda. Nabi kita bangun berdiri, Nabi kita bersabda, istaghfiru li akhikum. Hei sahabat semua, mohonkanlah oleh kamu semua keampunan bagi saudara kamu. Nabi kata, hei semua, tolong minta istighfar kepada sahabat kita mati dalam kubur. Istighfar lalu. Allahumma fillahu, Allahumma fillahu, ya Allah berikanlah keampunan sahabat aku ni. Kita kata ke tidak lepas kita tak tanya mayat. Kau pakai hanggut-hanggut gelit gitu ya. Ini yang kita sedih.
Kita kena belajar cara. Nabi kata istaghfiru li akhikum. Minta ampunlah kamu semua kepada sahabat kamu ni, saudara kamu. Dia tak panggil orang ni, kepada li akhikum, saudara kamu yang kamu tanya. Tak kira lah waris ke tidak waris. Kalau tidak waris sekalipun dia saudara dalam agama. Dan mohonkanlah juga untuknya supaya dikurniakan ketetapan. Wasalulahu tasbit, minta biar dia tetap tegak atas iman dia. Malaikat mari tanya tadi, siapa Tuhanmu? Jawab, man rabbuka? Rabbi Allah. Wa man nabiyyuka? Nabi Muhammad. Biar dia boleh jawab gak sebagaimana yang dia belajar. Untuk memberi jawapan ketika disoal oleh malaikat Munkar dan Nakir, kerana sesungguhnya ia sekarang, fa innahu al-ana yus'al, kata Nabi, kerana sesungguhnya dia sekarang ini sedang disoal oleh kedua malaikat tersebut. Disoal oleh malaikat tersebut. Malaikat Munkar dan Nakir sedang menyoal sahabat kamu sekarang ini. Pengajaran hadis. Disunatkan, yakni sunat duduk sebentar di atas kubur seorang yang telah dikebumikan dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar memberi keampunan di atas segala dosanya, serta dipermudahkan memberi jawapan dengan soalan-soalan yang dikemukakan oleh dua orang malaikat. Minta biar selesai cepat. Yang kedua, setiap orang yang mati akan disoal oleh dua orang malaikat tentang amalannya semasa hidup. Jadi kita ingatlah, soal kubur ni, siksa kubur, Munkar dan Nakir ni benda ada. Kalau ada orang engkar juga, tak usah dengar lah buah dia tu. Tu orang tak beriman. Oleh sebab itu, bagi saudara-saudara yang masih hidup, hendaklah memperbanyakkan doa dan amalan kebaikan dengan niat untuk disedekahkan kepadanya. Kita niat untuk sedekah kepada siapa? Kepada keluarga kita yang mati ni. Itu yang pertama. Wa an Amr ibn al-As radhiyallahu ta'ala anhu qala, idza dafantumuni fa aqimu hawla qabri qadra ma tunharu jazur wa yuqsamu lahmuha hatta asta'nisa bikum wa a'lama madza uraji'u bihi rusul rabbi wa qad sabaqa bitulihi. Qala Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, wa yustahabbu an yuqra' indahu syai'un minal Qur'an wa in khatamul Qur'ana kullahu kana hasanan, rawahu Muslim. Maksud hadis daripada Amr bin al-As, seorang sahabat besar Amr bin al-As. Kita dah cerita dulu, dekat dia nak mati, dia menangis pelik. Sehingga kawan-kawan dia mari, bapa ni Amr bin al-As menangis kuat ni. Anak dia sendiri mari pujuk dia. Dan akhirnya dia bercakap. Dia sebutlah cerita panjang dia. Ringkas sekalinya, dia pesan kepada anak dia, fa iza dafantumuni. Jadi panjang dialog dia tu. Apabila jika kamu semua telah selesai mengkebumikan jenazah aku nanti, maka berdirilah di sisi kuburku sekadar lama masa menyembelih seekor unta. Jadi berapa minit? Sembelih seekor unta bukan cara kita. Sembelih seekor unta ni orang yang pernah pergi ke Mekah, pergi tempat sembelih tu 20 minit kali siap. Boleh 20 minit. 20 minit siap. Dia unta ni tak payah ikat tali apa. Dia duduk berdiri gitu. Dia ambil pisau, dia kerak di ujung. Tekuk dia macam ni, dia tak kerak sini, kerak sini, kerak. Sudah kerak sini, bung ke bawah. Lepas tu bagi unta. Kita taklah dalam, kalau Arab buat dalam setengah jam. Yang kita pakai sini, oh ini 3 jam kena duduk kubur ni. Sebab nak sembelih seekor unta, orang Arab boleh jadi setengah jam pun banyak. Cepat memang laju dia. Jadi kata Amr bin al-As radhiyallahu ta'ala anhu, setelah aku mati, duduklah di kuburku sekadar lama masa menyembelih seekor unta, kemudian diagih-agihkan dagingnya. Dengan berbuat yang demikian, aku berasa tenang masih bersama-sama kamu semua, di mana aku dapat memikirkan apa yang akan aku beri jawapan kepada dua malaikat yang akan datang menyoalku. Jadi dia dah memikir, suruh duduk sekejap di kubur dia. Sekadar tu mana dia tahulah, duduk ni bukan duduk buat, dia suruh berdoa, minta Allah Ta'ala bagi keampunan, minta bagi sabat, biar ni dapat jawapan, dapat beri jawapan kepada Munkar Nakir yang mari. Hadis ini telah pun dihuraikan dalam tajuk-tajuk yang telah lalu, cara panjang-panjang dah.
Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala berkata, disunatkan juga membaca ayat-ayat Quran kepada jenazah yang telah dikebumikan, dan adalah lebih baik jika dapat dikhatamkan Quran itu semuanya. Jadi itu pendapat Imam Syafi'i kata baca Quran. Pengajaran hadis, orang yang datang menziarahi jenazah yang telah dikebumikan itu adalah dituntut oleh syarak supaya berhenti sebentar di sisi kuburnya dengan berdoa dan membaca ayat-ayat Quran dengan niat untuk disedekahkan kepada si mati. Duduk sekejap. Yang kedua, setiap doa dan amalan baik yang dilakukan oleh orang Islam di dunia ini dapat dinikmati bersama oleh saudaranya yang telah mati. Di samping itu, orang yang melakukannya mendapat pahala dan rahmat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dalam masalah ini timbullah persoalan, adakah riwayat mari daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawasanya Nabi duduk di kubur lama sebagaimana yang dipesan oleh Sayyidina Amr bin al-As ini kepada anak dia. Jadi sebagian ulama kata tidak ada riwayat yang Nabi kita suruh duduk lama. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bila selesai tanda mayat, tanda jenazah, Nabi kita bangun, Nabi kata istaghfiru li akhikum, minta maaf, minta ampun pada saudara kamu kerana dia sekarang ini sedang disoal. Jadi tidak ada riwayat bahawasanya Nabi duduk lama di kubur. Jadi timbullah masalah khilaf di kalangan ulama, boleh ke tidak kita duduk lama kubur, sebagaimana pesanan Amr bin al-As dalam masalah ini. Jadi masalah ini dipanggil masalah khilaf di kalangan ulama. Jadi bagi orang yang tak saya duduk lama, berpegang kepada apa yang dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, fahasan, kita kata inilah yang baiknya. Bagi orang yang kata saya nak duduk lama, sebab Amr bin al-As ni sahabat Nabi, dia pesan suruh duduk sini, jadi tak payahlah kita engkar sampai berkelahi dalam masalah ini. Dia duduk. Orang yang tak nak duduk, berdoa, minta sahabat pergi sebagaimana yang dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuma kita kata ikut cara Nabi buat itu lebih baik daripada ikut cara yang lain. Jadi masalah ini dipanggil masalah khilaf. Imam Syafi'i kata, aku suka kalau baca Quran sampai khatam di kubur. Jadi masalah baca Quran, masalah doa, masalah sedekah ini, masalah sampai pada kawariti, insya-Allah taala kita akan baca dalam babus sadaqah anil mayyit wad du'a ilahu pada majlis kita yang akan datang. Yani bab bersedekah untuk orang yang telah meninggal dunia dan mendoakannya. Jadi kita akan sambung dalam perbincangan kita yang seterusnya. Tapi kita kena ingat, amalan tunggu kubur yang dibuat oleh masyarakat kita, ada ke tidak sandaran dia? Setengah orang kita tanya apa tunggu kubur ni? Siapa dia kena tukar shift? Kalau orang ni balik rumah dia, seorang lagi kena mari. Tak boleh tinggal langsung kubur ni. Kalau tinggal, malaikat muka nakir mari lalu tanya saya dia, tanya orang dalam kubur. Itu fahamnya sebahagian masyarakat. Kita kena ingat hadis Nabi yang tadi, yang Nabi kata minta ampun kepada sahabat-sahabat kamu sekarang, mintalah Allah Ta'ala teguhkan hati dia, fa innahul ana yus'al, dia sekarang ini telah ditanya oleh malaikat. Waktu itu Nabi di atas kubur, kata di atas kubur, atas kubur. Jadi di manalah sandarannya? Fahamnya orang lama-lama yang mengatakan kita tak boleh tinggal kubur ni, kena tunggu kubur. Kalau tinggal sikit, malaikat maut mari lalu, muka nakir mari lalu. Jadi nampaklah cerita ni bercanggah dengan cerita Nabi ni. Nabi kata kamu jangan tinggal kubur ni, malaikat muka nakir mari. Tak. Ya Nabi kita katanya istaghfiru li akhikum, minta ampun kepada sahabat kamu, wasalulahu tasbit, minta biar dia teguh, fa innahul an, dia sekarang ini yus'al, sedang disoal oleh muka nakir. Maknanya tak payah karutlah faham itu yang mengatakan tak boleh tinggal kubur tu, muka nakir mari. Nabi kata fa innahul an, dia sekarang ni sedang kita di atas kubur pun muka nakir mari dah tanya. Kalau ada lah orang kata tak boleh tinggal kubur ni, setengah tu tak tinggal. Orang bayar di masjid pun tak mari, tunggu kubur. Berlaku di setengah-setengah tempat berlaku. Kenapa tak pergi masjid tu? Tak boleh tinggal, mari muka nakir. Kalau gelaga tu gak kita pakai warung harta kubur belakang, baru tak mari lah muka nakir ni, tak tanyalah soalannya lah. Ini bercanggah dengan hadis yang jelas. Nabi kata fa innahul ana yus'al, dia sekarang ni telah disoal. Jadi oleh kerana masalah ni masalah khilaf di kalangan ulama, maka bagi orang yang kata saya tak saya tunggu sebab Nabi kita tak suruh tunggu, kalau nak duduk lama sikit ikut Amr bin al-As, jadi perkara ini tak perlu diperdebatkan sampai mereka berkelahi sama sendiri, tak payah. Cuma kita lagi tak sebut, kita kata tak ada riwayat Nabi kita buat benda ni, tunggu sini
mengaji sini, tapi disuruh oleh Imam Asy-Syafi'i dan sebagaimana yang dinakal oleh Imam Nawawi dalam kitab kita ni. Jadi terpulanglah pada masing-masing orang yang nak buat, dia berpegang kepada apa yang dia ambil daripada ulama. Orang yang tak nak berbuat, berpegang kepada asal hadis. Itulah yang lebih baik. Wallahu ta'ala alam. InsyaAllah ta'ala kita akan sambung perbincangan kita dalam bab pahala sampai kepada orang mati. Semua benda sampai. Sedekah sampai, doa sampai, bui makan sampai, insya-Allah taala dalam perbincangan kita yang seterusnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.